Okay, seterusnya untuk anak-anak yang ada problem dengan fokus ni, dia tak boleh nak follow apa yang kita tunjuk. Bila perhatian tu dialihkan, dia tak boleh ikut, dia tak boleh follow. So ni panggil dia joint attention. Dia ada problem dengan joint attention. Kalau you bercerita, you keluar rumah, okay, tunjuk, oh tu tengok tu lori tu besarnya. Okay, dia tengok lori. Oh, tengok tu lori ni colour orange pula, dia bentuk bulat lah kat belakang dia, tapi dia masih dekat lori yang tadi. Ni ada problem dengan joint attention. Ni ada masalah fokus jugalah. Let's say lah kan, contoh ada carta dekat rumah, carta haiwan dekat rumah. Okay, kita nak jadi haiwan. Okay, kita tunjuk lah. Okay, ni ayam. Okay, then dia tengok, okay ni ayam. Okay, dia tengok. And then kita gerakkan lain kita tunjuk, okay ini kerbau. Lepas kita tunjuk, okay ini itik. You tengok anak you, kalau dia masih dekat ayam tu, actually dia tak bergerak pun, mata dia masih tengok ayam tu lagi, duduk fikir pasal ayam tu lagi, bunyi ayam lah apalah kan. Padahal kita dah cerita pasal benda lain dah, tunjuk benda lain dah ni, tapi dia masih dekat situ. So itu dia tak boleh fokus banyak benda, dia tak boleh fokus, dia tak boleh follow, dia tak boleh ikut apa yang kita tunjuk. Tu ada problem dengan attention dia juga, dia ada problem dengan fokus dia. So bila macam ni berlaku, anak ni lambat lah, dia ada problem lah dalam belajar. Tu teacher nak ajar pasal proses berlakunya hujan. Mula ni air, and then air ni dia naik menjadi wap, menjadi awan. Awan ni kumpul air. Dia cerita pasal proses berlakunya hujan, tetapi dia masih dekat air tadi. So benda tu akan mengganggu dia dalam belajar di sekolah nanti. So dia akan lambat lah. Ini adalah namanya joint attention. Joint attention. Sepatutnya umur yang boleh dah okey, dah achieve adalah umur 2 tahun ke atas. Kalau setahun lebih tu kira okey lagi lah. Dan sebenarnya sangat bagus untuk yang ada problem dengan joint attention ni, dia belajar tentang proses. Biarkan dia buat, dia duduk diam tak buat apa-apa actually. Biarkan dia. Tu adalah benda yang bagus juga. Biarkan dia memerhati. Okay, mula-mula mak dia bangun tidur, lepas tu mak dia akan pergi mandi dulu ke. Lepas makan, dia tengok orang angkat angkat pinggan, letak dekat dalam sinki, basuh, lepas tu susun. So dia akan next buat apa. So dia boleh fokus, bergerak ikut benda tu. Okey, tanda yang seterusnya adalah untuk yang level besar-besar sikit. Level standard-standard yang dah pandai bercerita, yang dah pandai cerita dia pergi jalan, dah pandai cerita dia beli baju baru, dah pandai cerita dia bawa makanan, pergi school, semua tu kan. So ni level-level yang 4 tahun, 5 tahun yang ke atas lah, yang dah boleh cerita. So tanda dia adalah dia tak boleh nak maintain, tak boleh nak kekal dalam satu topik apabila dia bercerita. Misalnya lah, okay, situasi dia macam dekat school kan, teacher tanya, okay hari ni, semalam cuti, siapa yang pergi berjalan, pergi mana, dengan siapa, semua. Okay, then dia pun sibuklah cerita, dia pergi berjalan, dia pergi pantai, main pasir, dia bina castle, dia buat ini, dia buat itu kan. And then berapa minit je dia cerita, berapa saat je dia kemungkinan cerita, kemudian dia lompat cerita lain. Dia lompat cerita lain pula tiba-tiba. Tadi saya buat cerita tengah bina castle ni, tiba-tiba dia cerita pasal dia beli baju baru. Dia nak cerita dia ada baju Frozen, baju princess dia. Lepas tu tiba-tiba lompat lain pula. Dia dapat mainan baru, ada aunty dia bagi mainan. So yang ni maksudnya dia ada masalah fokus. Dia ada ni tanda-tanda dia lah, dia ada masalah dengan fokus sebab dia tak boleh maintain untuk fokus pada satu
topik je. Sebab apa? Sebab dia punya minda terfikir satu cerita tu dan dia terus dia nak cerita. Lepas tu dia terfikir yang ni pula dan dia terus nak cerita. Tak ada masalah dia nak cerita macam tu, tetapi dia perlu belajar untuk come back kepada cerita asal dia tadi, pasal dia pergi pantai dan bina pasir. So problem dia adalah dia tak boleh maintain, dia tak boleh kekal dalam satu topik. Cerita dia jam sana jam sini, banyak sangat dia nak cerita sampai dia dah tak tahu nak fokus cerita dekat mana dan cerita dia tak habis pun. Itu tanda-tanda dia lah. Okey, yang seterusnya ni pun lebih kurang sama juga, tetapi ini lebih kepada gangguan sekeliling. Dan yang ni bukan untuk yang budak besar je lah, yang kecil pun sama. Kita boleh tengok tanda ni. Okey, apa tanda dia tu? Tanda dia adalah dia mudah untuk distract, terganggu dengan keadaan sekeliling dan dia tak boleh kembali kepada attention dia tadi, yang dia fokuskan tadi tu. Contoh, saya bagi situasi dalam kelas lah, senang kan, mudah nak faham. Yang orang dewasa pun pernah menghadapi perkara macam ni. Contohnya, teacher tengah cerita dekat depan ataupun syarah tengah cerita dekat depan kan. Teacher tengah cerita dekat luar depan tentang satu topik. Tiba-tiba ada satu bunyi dekat belakang. Satu bunyi orang tarik kursi kuat sangat ke, ataupun orang terjatuh ke, bunyi yang mengganggu, dan semua akan terganggu kan, semua akan terganggu dan akan tengok budak yang jatuh tadi tu ke apa ke kan, dia akan tengok dan kita macam tak ada apa-apa, dan kita terus fokus kepada pensyarah kita tadi, kita terus fokus kepada cikgu, anak ni akan fokus kembali kepada cikgu. Tetapi seandainya dia ada masalah fokus, dia tak boleh nak kembali. Yes, dia tak boleh nak kembali kepada guru dia kembali. Tak boleh nak sambung balik apa yang guru dia ajar. Dan dia sibuk dengan orang yang jatuh tadi. Dia sibuk tengok orang tu, dia sibuk tengok kawan dia, dia sibuk tengok kerusi yang terbalik tu. Dia sibuklah lama-lama kasi tengok je. Dan ataupun dia sibuk bercerita ataupun bersoal jawab dengan orang tu. So dia dah tak boleh nak fokus kembali kepada teacher kat depan. So ni pun antara tanda-tanda yang berkemungkinan anak ni ada masalah fokus. So dia distract, tetapi dia tak boleh nak kembali kepada fokus asal dia tadi. Okey, itu sahajalah perkongsian teacher kali ni tentang apa tanda-tanda kemungkinan anak murid ni ada masalah fokus. So kalau you dapati anak-anak ni ada masalah fokus, cubalah selesaikan masalah ni, cubalah rujuk kepada pakar. Sebab bila anak-anak ni ada masalah fokus, dia nak belajar agak susah, agak lambat. Saya tak cakap mustahil ataupun sangat susah lah, tetapi dia akan lebih lambat lah berbanding kawan-kawan dia yang lain. Jadi untuk elakkan perkara ini jadi, cubalah rujuk kepada pakar kanak-kanak tentang hal ini. So itu sajalah saya dapat kongsi untuk kali ini, untuk saya bantu anak-anak puan. Saya harapnya teacher dapatlah beri manfaat kepada ibu bapa, kepada guru-guru dekat luar sana yang pelik, kenapalah anak murid ni tak dapat belajar kan, lambat berbanding dengan pelajar lain. Berkemungkinan dia bukan problem dengan pembelajaran tu ataupun teknik tu, sebab anak murid yang lain boleh dapat, kenapa dia tak dapat? Kemungkinan dia ada masalah yang lain yang di belakang dia. So you kena tengok dululah, ada tak tanda-tanda dalam dia. Kalau ada, kita cuba selesaikan dulu masalah fokus ni. InsyaAllah dia akan belajar dengan sangat mudah. Itu sahajalah. Kalau ini memberi manfaat, jangan lupa kongsikan kepada yang lain. Saya harap semuanya diberikan kemudahan untuk mengajar anak-anak, mengajar anak murid. Kalau ada apa yang nak saya bantu, nak saya kongsikan info, boleh komen di ruang komen. InsyaAllah nanti saya akan cubalah bantu mana yang saya dapat. Okay? Dan kalau video ni bermanfaat, memberi manfaat, memberi sedikit info, memberi sedikit ilmu, share lah kepada rakan-rakan, kepada ibu-ibu, kepada cikgu-cikgu. Jadi kita dapat sama-sama sebarkan ilmu ni. Like video saya, dan kalau ada apa-apa terus komen dekat ruang komen.
Jangan lupa juga subscribe, share video ni supaya teacher lebih semangat nak share apa-apa saja ilmu tentang pendidikan anak-anak. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.